Puaka Extra dibawakan khas oleh Sani Faisal dari Propnex. Anda ingin jual beli hartanah, mencari rumah idaman anda atau sedang mencari commercial space untuk bisnes dan sebagainya? Jangan risau guys, saya boleh bantu anda. Kontak saya sekarang. Selamat menonton ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi bersama kita di Puaka Extra. Jadi saya selaku host untuk hari ini dan bersama saya Ustaz Suzairi Sumari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Baik. Apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya-Allah. Macam mana dengan ibadahnya untuk hari ini dan puasa? Biasa-biasa saja, meningkat. Meningkat, masya-Allah. Tahajudnya macam mana Ustaz? Alhamdulillah, tiap-tiap hari tanpa lepas. Ruqyahnya macam mana untuk hari ini punya slot semua? Slot saya berhentikan untuk Sunday ni, berehat. Hanya untuk Puaka Extra? Ya. Masya Allah, nampak Ustaz Suzairi. Nak dikerukiah kan? Tak nak Ustaz, tak apa. Macam nak kena siku punya ya. Ya, selamat berhujung minggu semua. Okey. Kita jumpa balik sekali ya Ustaz Ya, betul. Okey. Dan topik hari ni kita nak buat pasal apa? Kita akan berbual pasal wafak. Wafak part 2. Bab tu, yes. Sebab yang wafak yang first punya kan kita dah bahas sedikit kurang. Sedikit sekurang. Banyak mana Sedikit sebanyak Itulah pergi sekolah tak nak. Tu kan Melayu dah hancur. Sedikit sebanyak. Sedikit sebanyak. Yeah. Ya, sedikit sebanyak. Ya. Jadi sekarang kita masuk yang bab yang kedua. Okey. Main-main lah hari ni Tak main. Serius. So bab yang kedua. Ya. Memandangkan pasal ada orang yang actually call saya. Oh ya. Untuk collect barang-barang yang ditemui dalam rumah parents dia. Mana barang dia? Ada barang dia. Oh, okey. Nak saya keluarkan sekarang ke? Nanti. Itu nanti je. Nanti. Betul. Pasal kalau keluarkan sekarang bahaya. Ya. Nanti saya neutralisekan ya. Okey, masih boleh Ustaz. Awak jangan bentar. Awak jaga bentar. Jadi awak sabar. Saya ambil je. Kata nanti. Nak saya ambil Pak? Jangan. tak sabar. Kita Tak apa, saya ambil kita je, baca Ustaz. email dulu. Saya ambil juga. Fadli, saya baca. Okey. Baik Ustaz. Allahu Akbar. Minta maaf ya semua, kita bergurau saja. Okey Ustaz, sekejap saya baca sekarang ya. Daripada SH. Okey, email katanya di sini tolong. Okey. 2 minggu lepas saya terjumpa sesuatu yang berupa tangkal ataupun wafak di dalam klinik yang saya bekerja. Mungkin ada salah satu pesakit kami yang tercecer benda tersebut ataupun sengaja ditinggalkan. Wallahualam. Saya telah membuka isinya. Wow, berani dia. Dan ia berupa seperti wafak. Kemudian saya bawa pulang benda tersebut kerana saya tidak tahu sekiranya saya meninggalkan benda tersebut di klinik. Mungkin dia tak nak tinggalkan benda kat klinik lah. So, adakah ia akan beri kesan buruk kepada rakan sekerja saya yang sedang mengandung? Saya tidak tahu apakah benda ini adalah sesuatu yang tidak perlu dirisaukan atau ia perlu dibuang secepat mungkin. Dan jika saya perlu buang secepat mungkin, bagaimana caranya? Bolehkah saya membuangnya begitu saja atau ada cara-cara tertentu? Saya telah masukkan gambar-gambar yang saya email di sini. Okey. Dia ada hantar email ya. Ada hantar email lah pula, ada hantar gambar. Ni gambar dia. Oh. Bungkusan Bungkusan. So yang bungkusan ni biasanya dia akan bungkusan warna merah, hijau, hitam ataupun kuning. These 4 colours je biasanya. Dia tak ada warna pink, tak ada warna orange ke apa semua tak. Dia jarang sekali sebab ini yang paling di antara 4 warna yang paling akan selalu dipakai lah. Oh ya. Kenapa warna-warna ni main peranan penting ke? Warna-warna biasanya dia akan main peranan-peranan yang tertentu lah. Tapi all depends on ketika mereka buat ni benda. Tapi biasanya kalau macam merah macam gitu memang it's more to power. Oh, power. Lebih kepada power. Ini dia dah buka kekuatan. ni macam ni. Dia dah buka. Kan? So actually dia luar tu ada kulit dia kan. Dan dia akan potong. Ya. Baru dia nampak dia punya kain dia.
Tengok betul-betul. Kain apa tu? Kain untuk tutup dia punya wafak dia. So this one yang luar tu is extra. Extra kulit. Leather dia, yes. Tapi ada yang tak pakai leather tu, ada yang terus pakai kain tu itself pun dah ada dah. So seperti itu, tapi dalam biasanya diorang akan ada simpan benda-benda yang macam inilah, wafak inilah. Ni pun ada gambar yang dibuka ya. Dia ada aluminium foil. So macam itu. Okay. So yang wafak ni, ramai orang tanya ni, wafak ni boleh ke tak boleh? Okay. So begini, sesuatu yang boleh mengundang ke arah syirik, sesuatu yang tak jelas hukumnya, lebih baik kita tinggalkan. Lebih baik kita tinggalkan. Sebab itu. Sebab kadang-kadang ada orang yang kurang faham tentang benda-benda seperti ini sehingga dia meletakkan segala kepercayaan dia pada benda tersebut. Kemudian contohnya dia letakkan di rumah ataupun dia tampalkan di belakang pintu, di atas pintu rumah, hingga mengatakan, oh, selagi ni benda ada kat sini, maka rumah aku akan selamat. Yang sebagaimana saya punya patient, I think last 2 weeks saya pergi kat salah satu patient ni yang panggil saya. So rumah dia memang ada benda. Kemudian dia bilang gini, saya tanya dia, ada tak orang kasih you sesuatu, wafak ke, azimat ke, ataupun apa sahaja? Cantik jam. InsyaAllah. Okay, so contohnya contohnya macam gitu. So dia ada benda tak yang orang kasih berupa kayu ke, ataupun kertas, ataupun keris dan lain-lainnya. Dia cakap lupa pula, tak ingat. Dia cakap tak ingat. Dia tanya dengan isteri dia pun tak ingat apa semua. So isteri dia terkena gangguan. Okay. So even dalam rumah tu dia banyak nampak orang yang besar, tinggi dengan ada kakak. Kelibat gitu semua. So dengan kakak satu. Itu anak dia selalu nampak. Dan anak dia dah besar, umur 30 lebih. So selalu nampak tak ruang hall. So dia bilang yang benda ni datang sejak daripada 4 bulan lepas. Datang. So sebelum tu dia ada buat renovation ni semualah. Tapi after yang renovation tu terus dia macam benda-benda ni semua datang. So apa dia punya masalah dia? Dia pun tak tahu, saya pun jadi tak tahu. Rupanya bila saya dah habis ruqyah tu, saya rasa macam ada benda yang sangat pelik. Kat dalam rumah tu there's something. Tak mungkin tak ada benda. Dapat rasa mesti ada benda. So saya jalan. Terus saya tergerak hati nak ke pintu depan rumah. So dapat ke pintu depan rumah, kemudian pintu terbuka. Saya tutup pintu. Kat belakang tu saya nampak ada pouch. Tergantung. Tapi pouch dia macam pouch biasa, macam all this macam cermin mata punya pouch. So saya angkat. Oh, yang tergantung itu. Itu. So saya angkat. Saya tanya ni apa dalam. Terus dia macam terdiam. Saya buka. Dia punya wafak. Macam polis Ustaz ni. So jangan sembarang-sembarang nak simpan. Saya cari. So saya tanya dia, ni apa ni? Dia cakap, oh ini abang saya kasih. Wow. Kan saya bilang, pakcik, ada apa-apa tak yang macam gini? Pakcik bilang tak ada. Sekarang ada. Jadi macam mana pakcik? Itulah saya tak ingat pula pasal tu benda. Dia cakap sebelum-sebelum ni ada. Every penjuru ada. Tapi yang penjuru tu semua, kira anak dia yang perempuan dah buang. Okay. Tinggal satu ni je. So saya bilang dengan dia, nampak tak? Dalam rumah ada penunggu. Isteri kena gangguan. Ni benda ada kat dalam. Jadi kalau awak bilang benda ni dapat menyelamatkan awak, dapat jaga awak, then kenapa boleh kena gangguan? So dia bilang, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa? Awak nak minta benteng, nak minta pagar. Minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baca ayat kursi pagi, baca ayat kursi sebelum keluar, baca ayat kursi setelah balik, baca ayat kursi sebelum tidur. Itu sudah cukup. Tak payah nak kita ada all this kind of things semua. Sebab apa? Kita akan meletakkan segala pada benda tu, kepercayaan kita pada benda tersebut hingga kita akan rasa ni benda akan jaga kita. So make sure kita jaga kita punya akidah, jangan sampai menyeleweng. Lepas tu ada satu lagi kat sini dia macam gini gambar dia. Nampak kan kat rumah? Okey. Ini apa ni Ustaz? Okey. So kalau kita tengok yang ini, yang sebelah kiri. Ustaz ada handphone kan? Okey.
Baik. Kesian. Okay. Saya dah WhatsApp kan. Okey, baik. Okey. Kita tunjuklah kat sini biar. Okey. Jangan tengok saya punya. Awak ada awak main handphone apa? Okey. Yang ini yang sebelah atas yang kiri punya. Yang atas kiri. Okey. Atas kiri mana? Oh ni. Dah ada handphone dah tengok sendiri. Tahu, tapi atas kiri mana Ustaz? Atas kiri. Okey. Yes. Jadi kita synchronize lah. Okey. So yang atas tu ada kata bahasa Arab inna batsya rabbika lasyadid. Itu memang ada ayat dalam Quran. Okey. Kemudian dia punya tepi-tepi ada kata Jibril, Israel, Mikail, Israfil. Nampak tahu kat mana tak? Tahu. Mana? Kat dalam handphone. Yalah, bagian mana? Bahagian atas kiri. Bukan. Ni. Ini. Ada handphone tengoklah sendiri. Okey, Hari ni kita ada perangai ni. ya. Hari ni kita perangai ya. Ada Mikail nama ya. Nampak? Tahu tak kat mana? Tahu. Mana? Nampak tak? Nampak. Ni saya tunjuk lah Okey, halangan. okey. So ini nampak Jibril, this is malaikat Jibril. Kemudian Israel, malaikat Israel, Mikail dan Israfil. So ni nama 4 malaikat. Bagaimana saya think the first wafak punya sudah saya jelaskan also. Yeah. So selalu dikembalikan pada 4 malaikat ni. Kenapa 4 malaikat ni? Mereka percaya bahawasanya 4 malaikat ni akan menjaga bumi ni. Yang akan menjaga bumi dan langit ini semua. Which is sebetulnya tugas-tugas malaikat memang sudah dikhususkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya jaga dia punya alam ni saja. Tapi mereka mengambil daripada mana? Mereka mengambil daripada agama lain yang mereka mempercayai bahawasanya 4 malaikat ataupun 4 angels yang akan menjaga 4 elements yang ada di bumi ni. Which is Earth, wind, fire, and sand. water. Water. Yeah, water. Alright. So these 4 elements ni. So which is sebagaimana saya sudah katakan juga yang dalam cerita Airbender. Yang dia ada all these 4 punya ini, even kartun dan Lagu pun ada Earth, Wind, Fire tu semua itu Captain Planet itu lain. Bukan lagu popular. Bonnie M Kan? Oh, nama kumpulan dia Tapi Earth, 3. Wind, Fire. Satu lagi tak ada lah. So macam gitulah. So mereka percaya bahawasanya bumi ni semua terbuat daripada 4 elemen tersebut. pula. Ya. So dia akan menjagalah, so-called menjaga gitu. Padahal tak begitu. Semua tugas-tugas malaikat semua sudah ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kalau kita tengok daripada yang wafak tak, yang masih belah kiri tu. Oh, masih belah kiri lagi. Okay. Mana? Bawah. Tak. Okay. So yang belah kiri ni semua. Okay. So ini dia ada, nampak ni kotak-kotak ni, dia macam maaf kata macam sudoku kan. Sudoku pun ada kotak-kotak macam ni. Macam tic-tac-toe. Okay. So dia ada 3 kotak, 3 times 3. Kemudian ada 4, 5, 6 dan 7. Okay. So biasanya akan ada seperti itulah. So biasanya dia akan ada numbers also. So tak semestinya semuanya macam gitulah. Maknanya dia ada hanya 3 saja macam gini kan. So maknanya 1, 2, 3 ataupun 1, 2, 3. Bukan hanya cross macam gitu saja. Tapi dia boleh ada numbers also. So dia punya numbers dia itself dituliskan oleh salah satu ulama yang tak akan saya sebutkan namanya. Kat mana? Tak akan saya sebutkan, sorry. No, kat mana? Oh, ulama di Singapura? Bukan di Singapura. Di luar negara. Okey. Ya, okey. So dituliskan seperti itu, yang tulis nombor-nombornya dan lain-lain kan. Dan setiap nombor mempunyai khasiat-khasiat tertentu. Itu yang dijadikan sebagai suatu pedoman bagi mereka lah. Okay. So memang dan ada macam-macam lah. Kadang-kadang ada yang kita tengok dia macam exactly macam sudoku. So maknanya every kotak tu bila dijumlahkan dia akan sama. Contoh 15 ataupun 14. Kemudian ke bawah 15, ke tepi 15, all that kind of thing. So dia ada khasiat masing-masing. Sudoku pun dapat idea daripada wafak Wallahualam. kan? Maybe. Nombor kena sama apa? Maybe. Tapi wafak ada yang sama, ada yang tak sama. So it depends on dia punya khasiat dia. So kalau macam gitu saya boleh refer lah, insyaAllah. Okay. Nak proceed? Ya, can. Yang ini pula. Yep. Can. Okay.
Itu benda apa tu? Macam Okay. So the first thing is kita tengok yang kata-kata dia dulu. Okay. Kata walladzina huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fa huwa yashfin. Ini memang ayat dalam Al-Quran. So ayat untuk penyembuh actually. Untuk sembuh. So even dalam ruqyah pula. Otodo. Okay, sorry. Also kita akan baca ayat ni. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kemudian ayat yang bawahnya wa iyam Sabar. Allah bidurrin fala kashifalah. Ini pun semua sama. Bi khairin fala radala li fadlih. Allahumma ya syafi ya muafi. Ini semua adalah ayat-ayat penyembuhan sebetulnya. Ini dalam hadis Nabi SAW pun ada. Habis kalau yang cuma macam masalah dia bagian apa tau? Yang bagian sini. Wa kafi ibni amatika fulan bin fulan. Okey. Selalu macam gini. Okey. Dia maknanya apa? Dia maknanya daripada anak daripada siapa bin siapa. Okey. So ini masalah dia. Ada kadang-kadang seseorang tu bila tanya, saya ni boleh tolong tengokkan saya punya pakcik tak? Pakcik saya sakit. Yang awak ni minta dengan saya apa? Boleh minta nama dia dengan nama maknya. Itu hati-hati. Ya. Itu ada hati-hati. orang pesan saya juga. Itu hati-hati. Jangan kalau ada orang minta nama dia dengan nama maknya, jangan. Biasanya seperti itu yang dia akan pakai jin ataupun bahkan sihir. Bahkan untuk menyihir seseorang tu mudah sekali. Betul. Nama dia dengan nama maknya di antaranya. Rambut dan kuku dan juga foto. Itu paling mudah sekali. So kenapa is always binkan maknya? Sebab dalam Islam, maaf kata kalau seseorang itu tidak mempunyai hubungan yang halal, kemudian mempunyai zuriat, maka anak tersebut tak boleh dibinkan kepada bapaknya, tapi nanti dia akan binkan kepada maknya. Nah, so maaf kata dia akan nisbatkan, dia akan kembalikan that hukum kepada orang tu. So kalau ada tanya macam gitu, jangan percaya, jangan kasih pun kalau boleh. Okay. So it's always like that. Kalau ada orang nak minta doa pun, just minta doakan namanya siapa bin siapa macam biasa. Itu sudah cukup lah. Tak payah nak nama mak dan lain-lainnya. Ingat, jangan bagi nama mak. Yes. Okay. Apa yang ini yang macam ada snail apa ni? Yang snail ni macam snail ni. Dia sebetulnya bukan macam really snail tau. Dia macam tanjak punya style tau. Oh, tanjak. Dia macam tanjak punya style lah. Instead of you call macam snail lah. Itu drawing ke ataupun ada benda yang itu dia kepingan besi. Kepingan besi yang sebetulnya ditampal. Okey. So ini di antaranya kalau kita tengok adalah pengasih. Ya, so untuk pengasih di antaranya macam ginilah. Ini kalau kat Singapura boleh dapat, kat Malaysia pun boleh dapat. Senang je actually nak dapat yang ni benda lah. Cuma itulah wallahu alam. But setahu saya benda-benda macam ini semua sekarang dah upgrade. Ramai yang dah jual, boleh saya sebut ke nama ini dia? Nama platform dia? Kat situ lah, dia jual kat situ. Kat situ lah. Online lah. So macam itulah online lah. Oh, benda ni Yep. Ini yang ada jual, minyak-minyak semua ada jual. Ustaz jual? Tak, saya Ustaz jual lain. Minyak bidara. Spray sapu-sapu macam mana suara dia? Macam mana Tak susah lah, tak susah. Spray sapu-sapu. Tak tahu macam mana. Macam spray sapu-sapu. Apa lagi? Spray, sapu-sapu, dah settle. InsyaAllah settle InsyaAllah. Alright? Okay. Lagi Ustaz so macam itu tadi. Okay, yang kita masuk yang ini. Masih juga sama. Okay. Yang inilah. Ini. Okay. Nampak? Uyuk. Maklumlah telefon murah macam ni susah sekejap. Tak apa. Ni Yes. So ini nampak macam tadi. Okay, so kalau tengok ini pun dia sebetulnya terpisah tau. Bila orang tu buat dia actually as I said tadi kan, 3 times 3, maknanya 3 ke tepi, 3 ke bawah, 3 ke tepi lah, gitulah. Horizontal lah, gitu lah. 3. Horizontal.
Okay. So 3. Tapi ini nampak di 4. Tapi kat sini dia macam terpotong. So actually is 4/4 lah. 4/4 apa semua. Okay, so ni pun termasuk daripada wafak. As I said, wafak ni biasanya kan ada numbers yang ada. Right? Kemudian ada kat bawah tu ada kata Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Ini di antara ada dalam ayat Quran sekali. Dan ini ayat yang memang Rasulullah SAW sendiri membaca ketika nak hijrah daripada Mekah ke Madinah. Yang di mana rumah beliau diserbu oleh kaum Quraisy yang nak bunuh beliau. Yang mana tempat beliau kan digantikan dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Maknanya ketika nak keluar daripada itu nak hijrah, Rasulullah SAW baca itu wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Yang bermaksudnya dan kami jadikan di antaranya itu iaitu di antara tangan-tangan mereka saddan, iaitu penghalang, sebagai suatu tembok lah ataupun penghalang. Wa min khalfihim saddan, dan di belakangnya itu pun sebagai ini, maknanya diorang tak nampak. Fa'aghshaynahum fahum la yubsirun, dan kami tutup pandangan matanya. So mereka tak nampak yang Rasulullah SAW keluar terus hijrah dari Mekah ke Madinah. Allah SWT tutup penglihatan mereka. Tapi kalau okey, ni pasal wafak. Tapi kalau macam tu macam protection boleh. Kan? Zikir kalau itu kita boleh. baca ni pun boleh kan? Boleh. Zikir tak ada masalah pun. No problem. Cuma caranya cara ni nanti diselitkan dengan itu, selitkan dengan ini, kemudian diletakkan garam, diletakkan apa sih benda-benda yang lain. Itu semua sebab itu dia selalu macam gini. Orang nampak ini ayat Quran, ini ayat Quran. Tapi jangan lupa, yes, dia ayat Al-Quran. Tapi kadang-kadang di antara yang dia nak buat tu bukan daripada Al-Quran. Maknanya di sini adanya pelecehan. Pelecehan, maaf kata macam penghinaan. So seperti itu. So jangan sampai gitulah. Kalau nak baca Al-Quran, ayat ni silakan, tak ada masalah pun. Jadikan sebagai zikir harian, boleh, tak ada masalah. Macam tadi kan, ayat untuk sakit dan lain-lain, boleh baca. Kita pun, saya sendiri pun baca ayat ni untuk ketika ruqyah seseorang. Tapi bila you campur dengan benda yang lain yang tak jelas, itu yang jadi benda yang agak susah untuk diterima actually. Sebab dia ada campur dengan benda-benda yang bukan berasal daripada Al-Quran. Habis ni? Kemudian yang atas tu, yang ini. Bi'ajin ahujin jalla jalyut jaljalat. Jalan-jalan? Tak, jaljalah. Jal-jala. Yang ini. This is very popular. Popular untuk? Ni dipanggil sebagai bacaan Jaljalutiyah. Jaljalutiyah ni mereka merasa bahawasanya ni kata-kata ni ataupun doa-doa Jaljalut ni diambil daripada mana? Diambil daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Maknanya di antara sahabat Rasulullah SAW adalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. So mereka mengatakan bahawasanya doa-doa ni ataupun dia punya wirid-wirid ni adalah daripada Sayyidina Ali straight. Wallahu alam, boleh bawakan dalil kalau memang ada. Boleh bawakan dalil dan boleh kita tengok whether dia dalil yang boleh kita ambil sebagai suatu kepercayaan ataupun taklah. Okay. So benda yang sebagaimana dikatakan, sesuatu benda yang tak jelas lebih baik kita tinggalkan. Okay. Kemudian ada lagi? Tu macam ha 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 wa 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 la 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 la. Selalu ada macam ini. Okey, antanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu. Okey. So macam gini, nampak dia ada huruf muqatta'ah, maknanya huruf-huruf yang terpisah seperti ini. La 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 ha ha ha. La 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 ha ha ha. So macam ini, wallahu a'lam, sebab saya sendiri perlu kaji benda-benda macam gini. Nanti kalau saya mesej saya ketahu sebut gini ha ha ha. Boleh? Kalau ha ha dia bukan ha, dia ha. Yes. Okay. So ada huruf-huruf muqatta'ah seperti ini. Wallahu a'lam, apa benda-benda yang tersirat di belakangnya, wallahu a'lam, saya pun tak tahu. Jadi insya-Allah just avoid je lah, just avoid. So dah experience semua? Okey, so macam mana katanya cara untuk membuangnya? Cara untuk membuang, okey.
So cara untuk membuang ada dua. So cara yang pertama adalah untuk kita bakar. Maknanya kita bakar benda tersebut sambil baca ayat kursi. Bila saya katakan bakar, jangan bakar dalam rumah. Saya ulang lagi, bila katakan bakar, jangan bakar dalam rumah. Bakar di luar rumah. Cari tempat-tempat yang agak jauh sikit ke apa, bakar kat situ. Sebabnya kalau dibakar rumah? Masa tu ada salah satu patient saya yang dia sendiri bakar, tapi dia bakar kat dalam rumah. Dan ketika dia bakar dalam rumah, gangguannya terus keluar. Gangguannya itu terus keluar kat dalam rumah tu juga. That's why it's always best to bakar di luar rumah. Kalau boleh jauh-jauh sikit. So jangan sampai kita bakar dalam rumah. Jadi sebelum dia bakar tu benda tu dah keluar dulu, ataupun bila tengah bakar tu sambil itu dia keluar. So it's best to kita bakar di luar. Kemudian cara yang kedua adalah to neutralize. Maknanya kita dah tahu macam mana neutralize, iaitu kita masukkan dalam air ruqyah. Ataupun boleh pakai spray ruqyah. Sapu-sapu. Spray ruqyah tak sapu je. Spray ruqyah. Sapu-sapu, spray. Dah settle. So, lagi low lagi. Oh, lagi low lagi ya. Sapu-sapu. Macam tu, sini ya, baca. Buatlah. Macam mana tadi? Sapu, Spray dulu Spray. sapu-sapu. Spray, sapu-sapu. Dah settle. Boleh? So macam itu. So you can just rendam tu selama 3 hari. Ataupun you spray. Saya you spray tak ada sapu. You just spray je pakai air yang bidara tu, air ruqyah. Spray, you just spray sambil baca ayat kursi. InsyaAllah cukup. Ini satu pasal ruqyah ni panjang email dia. Saya nak shortcutkan pun tak tahu macam mana. Sebab daripada kuda kepang, main bola tu semua, sampaikan cakap dia ada wafat ni. And then dia cakap dia ada bagi tahu kawan dia. Ada makcik urut. Datang urut. Dia kata dalam badan dia ada benda damping sejak kecil. Dia pun tak tahu macam mana nak respon balik lah. Kan? Lepas tu terus macam ada ganggu kat rumah. Sampai sekarang dia keluarkan mainkan ayat-ayat Al-Quran, surah Al-Baqarah, dan last 2 week katanya dia terbangun daripada bunyi bising. Lepas tu pada waktu malam due to ayat kursi, kata dia sekarang jadi paranoid dan macam apa? Dah kalut macam bunyi benda kuat macam. Lepas tu katanya apa tahu, di sebelah katilnya dia tidur kan kat katil tu, dia rasa macam ada orang kat sebelah. Lepas tu kena empap, bukan first time, banyak kali dia kena empap. Tu rumah lama katanya. Lepas tu so dia cakap dia ada new wafak, ada wafak baru, dia tukar. So I got a new wafak and he exchange it. Oh, main tukar gitu dah lama kena tukar. Agaknya tukang urut ni cakap lah ke orang yang buat ni lah. Lepas tu katanya dia dalam dilema. So sekarang tak tahu haruskah dia buang wafak tu daripada rumah atau bakar. Sebab pengetahuan dia pun pasal ni kurang jelas lah. Dan ini gambarnya. Ni banyak. Ni memang wafak betul Ya. So wafak. Macam ini. So wafak is always macam gitu. So wafak ke azimat is always macam ada square, selalu ada triangle, selalu ada bulat. All these kind of things. Itu semua is always wafak. Boleh panggil sebagai wafak, boleh panggil sebagai rajah, boleh panggil sebagai azimat, boleh panggil sebagai talasim. Dan ni pun dah ditunjuk sikit kuning. Itu dalam dia. Dalam. It's actually dia tak buka full ni. Oh ya. Yeah. Dia potong gitu, kemudian dia picit jadi nampak dalam dia, baru dia ambil. Ustaz nak full? Full. Oh, tak full. Kan dia tak ada full, memang tak full, dia gini je. Dah. Nampak saya tahu. Baguslah Ustaz ni. Dia buat macam gini. Dia tak berani buka. Tak berani buka So nasihat Ustaz untuk orang ni ataupun pengirim kita ni agar buang bakar. Kalau tak nak bakar dia buang gitu je boleh tak?
Boleh, tapi bila kita bakar maknanya kita deactivate that thing. Jadi kena bakar. Yes, maknanya kita hancurkan lah. Deactivate kan. So kalau macam dia tak, kalau kertas bakarlah. Tapi kalau macam keris ke ataupun apa sahaja, itu kita boleh patah-patahkan, contoh macam gitu. Kita boleh patah-patahkan, kemudian kita bakar, kalau boleh bakar, kalau tak boleh bakar, then kita siram dengan air ruqyah. Okey, last ni Ustaz Kita cakap pasal wafat. Hari ni kita tak ada dapur puaka. Tak ada sebab dapur tak berasap, kita pun tak pergi pasar. Kita tak bayar bil air, tak bayar electricity, jadi dapur induction dia pun tak ada. Tak ada ya. Kesian kita. Hai. Rajin-rajinlah nanti kalau kita buat live ke apa, you all chat super sticker, $1, $2, tak malu kita minta orang ni. Okey ni daripada Salam Ukhuwah Ustaz Fadli dan Suzairi. Waalaikumsalam. Setelah menonton episod di atas episod puaka extra, saya berdetik dan ingin mendapat ulasan dan nasihat Ustaz perihal sekeping suka. Tak, tengah ini, apa namanya, batuk. Perihal sekeping ayat. Orang nak baca ni Ustaz. Allahu Akbar. Saya tak tahu mana nak start. Saya berdetik dan ingin mendapat ulasan dan nasihat Ustaz perihal sekeping ayat yang telah begitu lama digantung di dinding masuk rumah dan bilik saya yang dipasang oleh ayah saya. Pada awalnya saya tidak mengambil tahu atau kisah sebab tanda menghormati ayah saya yang telah take the trouble to pasangkan dalam rumah. Dah susah payahlah pasang dalam rumah kan. Faham. Oleh itu ingin saya tahu sama ada wajar untuk dibiarkan atau lebih afdal dihapuskan. Malah ingin juga tahu isi kandungan kalau Ustaz boleh huraikan, insya-Allah. Alamak, ni saya tak bagi Ustaz pun macam mana? Cop boleh baca? Boleh. Tahu? Ya. Oh dah dapat Saya dah WhatsApp belum? Tak tahu pula. Okey. So kita tengok paling atas sekali. Paling atas sekali kita tengok, boleh zoom lagi. Boleh zoom. Kalau you boleh zoom, jadi senang untuk ini kamera. Yang paling atas, that one. Yang ada star. Oh, yang ini ada star ni. Yang ada star tu nampak? Boleh? Okay. So yang ada star tu is always, ini dia panggil sebagai Azimat Sulaiman. Azimat Sulaiman. Dia kembali kepada siapa? Kembali kepada Nabi Sulaiman AS. Okey. Dan Azimat ni diambil ketika bila? Ketika di Babylon. So basically asal ni semua daripada Babylon. So is always dipanggil Azimat Sulaiman ni 7. Kalau you boleh kira tu? Kira kat mana? Tu. Atas dia yang bintang tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 betul. Tepat jawapan anda. Dah memang belajar. Dah belajar. Okay, so kalau you tengok, kalau untuk yang ini, kalau diorang nak kira. Oh, nak kira juga. Kita main kira-kira kawan-kawan. Tapi kecil lah, saya tak boleh zoom Ustaz. Tak apalah, nanti you dekat dengan gini. Ni dah ekstrim lah. Okay, kalau nampak yang paling atas sekali, itu dipanggil sebagai Azimat Sulaiman. Itu selalu akan ada 7. Okay, so 7. So kita tengok daripada bintang tu, you have to kira dengan bintang tu sekali. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. It's always like that. Okay. So dalam kitab pun disebutkan seperti ini. So ada yang katakan untuk sebagai pelindung, untuk pendinding, boleh pakai ini. Itu dalam kitab tu lah. Dikatakan dalam buku tu lah, bukan dalam kitab lah. Saya panggil dalam buku, bukan kitab, sorry. So dalam buku tu dikatakan boleh pakai seperti itu. Sebagai pendinding, untuk dinding rumah, untuk penjagaan ni semua lah. Tapi wallahualam tidak ada dasar yang khusus, tidak ada dalil yang khusus yang memperbolehkan, especially yang ini confirm, double confirm daripada Nabi Sulaiman AS. Tak ada. There's no dalil at all. Daripada hadis, daripada ayat Quran, tak ada. Tak ada. So macam mana? Dia nak kena buang ke tidak? So gini masalah dia. It's always like that. Pasal nak jaga hati bapa. Perlu kita faham bahawasanya silaturahim ini wajib. Dan memutuskan silaturahim itu adalah haram.
Okay? So maknanya apa? Jangan sampai kita memutuskan silaturahim demi kebaikan. Kebaikan diri sendiri contohnya. Okay? So best is always maybe you boleh try to nasihatkan your father tentang benda ni. So bagi tahu dia, create awareness among families about all those things. That's the first thing. Then second thing, kalaulah tak boleh, contohnya tak boleh juga, dia tak nak juga nak tambal situ. Okay, boleh, tambal lah. Yang penting silaturahim tak terjejas kan. But you spray that thing. So you letaklah tak pintu, okay boleh. Tapi you spray that thing. So you spray that thing sambil baca ayat kursi, maknanya you deactivate that thing. Biar benda tu ada kat situ pun macam tak ada. Biarkan gitu je. Tapi yang penting kalau awak dah tahu benda tu macam, yelah, kita tak perlu bergantung pada tu. Jadi janganlah berharapkan sangat benda tu dapat membantu ataupun melindungi, protect your house. Yang penting kita kena protect diri kita sendiri melalui solat, baca-baca tu semua. Betul. Pasal that time saya patient macam itu juga. Jadi bila saya ada wafak di situ, saya tarik tahu wafak dia. Saya tarik wafak dia. Dia tanya saya, "Ustaz, jangan tarik. Itu pendinding." Bila dia cakap macam gitu, saya cakap pakcik dengar tak apa yang pakcik baca tadi? Apa yang pakcik cakap tadi? Kan. Saya tarik ni benda keluar, pakcik bilang jangan. Sebab ia sebagai pendinding rumah saya. Siapa yang maknanya pakcik dah meletakkan pakcik punya harapan kat tu benda. So apakah Allah Subhanahu Wa Taala bukan pendinding? Kan? Bukan Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan penjagaan. So make sure kita perlu tahu, perlu ketepikan benda-benda seperti ini yang bukan ada dalil nas yang khusus yang mengatakan oh ini confirm boleh. Okey. Itu dia penjelasan ni. Satu daripada email juga mendapatkan gambar seperti ini, nak tahu apakah benda ni. Ni is it the Asmaul Husna? Asmaul Husna. Tapi kalau letak Asmaul Husna gitu ya tak ada masalah. Pun kadang-kadang ada frame pun ada Asmaul Husna. Bookmark katanya. Bookmark boleh. Dia tanya kawan-kawan dia tak tahu. Sebenarnya Asma. So perlu fahamlah. Jadi tak semua kita nampak macam gini je, oh ni confirm wafat tak. Kita kena tengok dulu. Apakah ada Asmaul Husna ataupun kadang-kadang ada macam gini tapi letakkan 3 kul dan lain-lainnya. Itu diperbolehkan, tak ada masalah pun. Kadang-kadang ada orang frame 3 kul, ayat kursi ataupun 1000 dinar dan lain-lainnya. Itu dipersilakan. Lepas tu ada juga dapat email juga. Banyak yang kita kasih gambar, tak perlu kasih tahu. Ini sebab ada orang banyak tanya, saya jumpa ni kat rumah, haruskah saya buang ke apa? Jadi gambar ni pula dia jumpa. Ni orang lain, kiriman orang lain. Macam mana ni Ustaz? Masya Allah. Astaghfirullahalazim. Ini, kalau tengok yang atas ni. Saya belakang handphone tak nampak. So ini nampak ni macam kuda kan? Kemudian ada gambar ni. Di atas ni bahasa Arab. Kalau siapa sahaja yang boleh baca, tulisan apa? Buraq Nabi. Dan perlu kita tahu bahawasanya kata buraq itself adalah suatu kendaraan yang Nabi SAW naik untuk Isra' dan Mi'raj. Dan tak ada orang yang boleh menafsirkan macam mana gambar ni exactly, tak ada. Hanya diketahui oleh para ulama-ulama tafsir yang mengatakan bahawasanya kata buraq Nabi SAW sangat laju. Very fast. Sebab itu Nabi SAW melakukan Isra' Mi'raj very fast, cepat saja. Tapi ini nampaknya seperti ini. Ini namanya istihza. Maknanya apa? Penghinaan. Kan? Maknanya dengan setiap ada gambar siapa lagi tu? Tak tahu. Gambar foto perempuan tu. Seperti itu. Tak boleh. Kalau dia katakan ini buraqun Nabi, maknanya kalau dia katakan yang muka ni adalah buraq, tak ada dalil nas khusus. Dan ini adalah penghinaan. Kalau dia katakan gambar itu adalah Nabi SAW, oh itu lebih lagi. So, ini semua benda maknanya, benda-benda yang ada penghinaan seperti ini yang sebetulnya jin suka. Mereka suka kepada orang-orang yang istihza, yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, yang menghina Allah Subhanahu Wa Taala, yang menghina Rasulullah SAW. Kemudian dengan buraq, nampak macam simple, tapi astagfirullahalazim. Ada macam-macam lagi gambar ni semua. Ini saya tak tahulah, tak ini. Tapi nampaknya sama seperti tadi. Even ada gambar masjid. Ni dia dapat benda ni semua kat rumah. Oh, masjid. Rumah dia. So masjid.
Kan? Teruk kan? Kalau boleh buanglah. Masjid Al-Aqsa, all these things kan. Maknanya ketika Nabi SAW melakukan Isra' Mi'raj. So, astagfirullah. Yang satu pula mungkin ada yang tak faham nak tahu bezakan wafak dengan ayat Quran. Ada kat sini katanya saya dapat benda ni ketika menghadiri majlis Maulidul Rasul di Masjid Tempatan. Adakah ini dikira wafak ataupun sekadar tanda mata? Nombor 1, wasiat terakhir Rasulullah. Yang kedua, tanda kenabian junjungan. Ini dia, gambar dia. So, dia tak tahu whether dia nak simpan ke ataupun sebagaimana. Okey, kalau ni khutbah Nabi SAW yang ini memang ada khutbah Nabi SAW dan dalam kitab-kitab yang sirah, kitab-kitab sejarah maksudnya, pun ada mengatakan tentang adanya khutbah terakhir daripada Rasulullah SAW. Dan sebetulnya khutbah terakhir ni adalah suatu nasihat Rasulullah SAW kepada umatnya sebelum beliau meninggal. Ini khutbah yang terakhir sekali. Hingga di antara dalam khutbah tu, seingat saya adalah untuk menjaga kaum wanita. So jangan sampai menghina mereka, jangan sampai menjatuhkan maruah mereka dan lain-lainnya. Semua ada kat situ dalam khutbah Nabi SAW. Dan awak boleh cari khutbah Nabi SAW, kemudian awak baca, kemudian awak perhatikan. Memang penyampaiannya sangat tak begitu sukar untuk difahami, tapi sangat dalam. Dan kalau boleh amalkan apa yang Nabi SAW ini kan terakhir. Di antara untuk menjaga kewajiban-kewajiban yang diwajibkan ke atas kamu dan lain-lainnya. Boleh, itu boleh simpan. Dan satu lagi yang ini. Okey, so dia ada 4 bulat tu. Paling atas kanan, kiri, kanan bawah dan paling bawah kiri. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Okey. Kemudian yang sebelah sini fa innaka mansur, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Penolong. Kemudian is always ni la syarikalah Muhammadur Rasulullah. Allahu wahdah. Okey. So sama seperti ini, kalau ada benda-benda yang mungkin sesuatu yang tidak baik, dan kita tinggalkanlah. Tapi kalau macam gini, let's say kalau tak ada diberikan seperti itu, tapi dia tak cakap ni ada khasiatnya seperti ini dan lain-lainnya, dan tidak ada pembacaan-pembacaan ketika mereka buat tu benda, dan insya-Allah is okay lah. Tak ada masalah. Okey, itu saja pasal wafak kita. Diharapkan segala macam gambar-gambar ada banyak, tapi kita pun masa dah sebut berapa ni lama ni Kalau dapat benda yang mungkin anda rasa pelik-pelik, ada bintang-bintang tu kan, tulisan tu cepat-cepat bakar kalau boleh. Tapi kalau bakar tu kena baca yang tu lah. Ayat kursi. Al-Fatihah, ayat kursi 3 kul. Boleh? Itu lepas jadi bakar. Boleh. Lepas tu kalau misalnya kat rumah awak ada, lepas tu macam nak jaga hati kedua ibu bapa, belilah spray, beli spray untuk neutralize it. Kalau macam mungkin out of stock spray tu kan, bolehlah buat air ruqyah sendiri seperti mana yang Ustaz dah ajar, buat sendiri spray. Jadi kalau spray tu kalau boleh, kalau tak ada saya boleh datang untuk spraykan sema rumah. Tahu. Orang WhatsApp lambat reply. Oh tak, sekarang orang dah through website. Oh ya, yang nak sema rumah, yang nak ruqyah, yang nak cukur rambut, tahnik tu semua, anda terus ke, nampak kat bawah ni, www.tafsir.com. So you can book your slots kat situ. So dah tak banyak tanya available ke tak available, you just book there, nanti kita akan accept insyaAllah. Cuma satu je, kalau boleh jangan order melalui puakasg@gmail.com. Ramai orang order. Order. Kesian admin saya, macam terpinga-pinga macam mana ni nak layan. Lepas tu ada orang cakap, habis saya order belum sampai macam mana. Actually jangan tanya, sebab apa-apa semua pertanyaan terus ke At-Tafsir. InsyaAllah kalau dah order nanti akan sampai. Sebab yalah. Ya, itulah. Sebenarnya saya punya jadual memang padat ni. Pasal gini, terus terang. Saya punya awak yang hantar kan sendiri? Sekarang saya dah tak boleh hantar sendiri. Sekarang saya dah kena ambil delivery punya orang. But the thing is, yang ambil time is the ruqyah. Pasal saya sendiri personally yang ruqyahkan everything. So bukan melalui audio ke or whatever recording ke petak. Saja. Tak ada minum air ni saja. Dari tadi
So bukan melalui radio ataupun apa saja, tak. Saya sendiri yang personally rukiahkan batch by batch. So itu yang ambil masa agak lama sedikit. Pasal saya pun jadual pun padat, jadi saya akan curi-curi masa untuk rukiahkan semua benda. Dan on top of that, saya nak kena pack lagi, dan nak kena siapkan address also one by one yang order. So it will take a while, around 1 to 2 weeks, but insyaAllah akan puas hatilah dengan hasilnya. Harap bersabar je. Kita bukan macam kat kedai beli capai sebab ni Ustaz dah rukiahkan sendiri. Baiklah, itu saja mengenai wafak dan penjelasan daripada Ustaz. Dan seperti biasa Ustaz. Okay, so jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe. Dan juga jangan lupa untuk tekan butang loceng untuk mendapatkan notification yang terbaru daripada kami, insyaAllah. So itu saja. Ada tambahan apa-apa lagi? Yang nak beli, yang dah beli merch kita ni semua, terima kasih banyak. Yang belum, silalah ke website. Apa tu? www.puakasg.com. Betul, www.puakasg.com. Dapatkan merchandise awak di sana. Dan itu saja saya rasa ya. Kalau apa-apa nak tanya ke, nak suggestion ke, nak jadi tamu dan puaka yang setiap Khamis 9 malam tu, boleh hantar kepada puakasg@gmail.com. Okay. Dan yang kat luar tu, kat rumah, jangan lupa di luar negara tu semua, tolong follow apa? Puaka Susu TVC. Yes, tolong follow Puaka IG juga. Puaka IG also. Okay? Yes, true. So kita jumpa minggu hadapan. Mungkin dan topik yang lain berbeza juga yang interesting. InsyaAllah. So selamat berhujung minggu dan jaga kesihatan anda. Bye-bye. Bye. Puaka Extra tadi dibawakan khas oleh Sunny Faisal dari Propnex. Anda ingin jual beli hartanah, mencari rumah idaman anda atau sedang mencari commercial space untuk bisnes dan sebagainya? Jangan risau guys, saya boleh bantu anda. Kontak saya sekarang. See you next week ya guys.